Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita yang seterusnya untuk bab 5 noh. Okey, bab 5 yang mana kita akan teruskan hari ini dalam tajuk sebatian karbon lagi lah. Minggu lepas kita dah bincang fotosintesis kan. Apa itu sebatian karbon, kitar karbon dan sebagainya kan. Okey. Sains tingkatan 5 KSSM. Okey, baik. Hari ini apa yang kita akan belajar? Hasil pembelajaran kita yang pertamanya memerihalkan sebatian hidrokarbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperoleh daripada sumber semula jadi. Okey. Yang kedua, menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6. Kemudian yang ketiga, 5.2.3, berkomunikasi tentang sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Ketiga, hasil pembelajaran kita hari ni tak banyak mana, sikit saja. Okey, dalam 10 minit hingga 15 minit kita akan bincangkan. Okey, kemudian kita akan perbincangan secara maya lah. Okey, hari ni tajuk kita adalah hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidro bermaksud hidrogen, karbon bermaksud karbon lah. So ada ikatan antara hidrogen dan karbon. Okey, tapi bermaksud dulu. Sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada sumber karbon dan hidrogen sahaja. Jadi cuba tengok, kalau tengok ikatan dekat sini, tengok yang hitam ni mewakili karbon, yang putih ini mewakili hidrogen. Ingat, yang kita akan belajar hari ini hanyalah berkaitan dengan unsur yang ada karbon dan hidrogen saja. So dipanggil hidrokarbon. Okey, tak apa, mungkin kamu agak pening, apa benda kan? Okey, hidrokarbon ni dia memang kita guna sehari-hari, ada dalam kehidupan kita. Okey, cuma ni kita tak tahu nama sahaja. You know? Baik, terusnya. Okey, sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Kita tengok dulu. Okey, hidrokarbon ni adalah sumbernya daripada semula jadi. Okey, pembentukan petroleum dan gas asli. Noh. Kan saya kata kamu guna petrol hari-hari, kamu masak guna gas hari-hari, itu adalah sumber hidrokarbon semula jadi yang kita guna. Pembentukan arang batu. Arang batu ni mungkin kamu tak tahu, tapi dulu kereta api digerakkan dengan arang batu sebagai sumber bahan api dia. Kalau kereta pakai petrol kan, motor pakai petrol kan, tapi kalau kereta api lama-lama dulu, kalau pakai petrol jenuh duit, jadi dia guna arang batu. Sama juga dengan kalau kamu pasang tuba, dia ada satu generator yang baru dia guna petrol. Yang kamu tengok tu mungkin petrol. Kalau kamu tanya tok orang kamu dulu, okey, yang duduk di tuba, mereka akan tahu rupanya dulu generator mereka guna arang batu. Sebelum dapat teknologi yang menggunakan diesel dan juga petrol, mereka guna arang batu sebagai sumber bahan api kepada generator. Okay. Macam mana terbentuknya hidrokarbon? Okey, hidupan laut yang mati terbenam dasar laut. Okey, ni laut, ada hidupan laut mati, tak kira lah, tapi dikira macam ni zaman tu, zaman dinosaur kan, binatang besar-besar kan. Allah jadikan sebenarnya ada maksud supaya kita datang kepada zaman kita lah ni, kita boleh guna minyak. Sebab apa? Bila dia mati, dia akan terbenam di dasar laut. Zaman tu zaman dinosaur lah. Okey, dalam dasar laut tu ada apa? Ada lumpur dan ada batu. Okey, lumpur dengan batu ni dalam lah, dalam pada air tu. Dasar laut tu kan, kita kalau kita turun pantai, kita akan jumpa pasiak kan. Bawah pada pasiak tu dia ada lumpur, dia ada batu. Bawah, tengah-tengah antara lumpur dengan batu tu ada fosil haiwan dan fosil tumbuhan. Apa itu fosil haiwan? Apa itu fosil tumbuhan? Okey, fosil haiwan dan fosil tumbuhan adalah kita kata mayat dia lah, ataupun bangkai dia yang dah direputkan. Okey, dia dah mengalami pereputan semuanya. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut, di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Duduk di bawah dasar laut tu. Duduk dalam. Okey, menyebabkan apa? Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa itu menjadi petroleum dan asli. Okey, bila diduduk dalam lama dah berjuta-juta tahun, okey, mayat-mayat ni ataupun bangkai-bangkai ni, sama ada bangkai haiwan ataupun sisa-sisa tumbuhan yang lama-lama ni, dia akan terenap. Terenap masuk, dia akan bercampur. Okey, dia pressure, dia beri tekanan daripada pasiak dengan lumpur dan mengeluarkan haba. Dan haba tu akan diserap daripada persekitaran. Okey, menyebabkan bakteria yang mengubah
sisa mayat-mayat ataupun sisa-sisa tadi tu, bangkai-bangkai tadi tu menjadi petroleum dan gas asli. Okey, tadi dia duduk tengah-tengah antara lumpur dan batu, tapi bila dia dah ditekan oleh pasiak dan sebagainya, oleh ayak lah, ombak lah, okey, batu kan, dia tekan sampai dia masuk ke dasar lagi dalam daripada tu. Itu terbentuklah petroleum dan gas asli. Itu sumber hidrokarbon secara semula jadi. Noh, salah satu dia. Boleh faham cakap tu? Okey, tak apa, nanti tak faham boleh tanya lepas ni noh. Okey. Tumbuhan pula. Macam mana nak jadi arang batu pula? Okey, pada tahun dahulu, sisa tumbuhan mati tertanam secara semula jadi dalam tanah. Berjuta-juta tahun, okey, dia kan pokok mati, pokok-pokok dulu-dulu besar-besar kan, dia mati, kemudian dia akan tertanam makin dalam ke dalam tanah di bawah lapisan batuan tebal. Ni kan ada tanah, ada lumpur, ada apa, batuan tebal. Okay, dia serap masuk semua bangkai-bangkai pokok tu. Bukan bangkai lagi, kita panggil apa, sisa-sisa tumbuhan tu kan. Okey, bila sisa-sisa tumbuhan tu tertanam, okey, dan ditekan, tertekanan ni maksudnya apa? Dah makin lama tanah tu dia memadat kan, dia tolak semua bangkai-bangkai tu. Okey, haba diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Okey, sisa-sisa tumbuhan tadi ni dia jadi bentuk fosil, ditekan sampai jadi apa, arang batu. Tengok, arang batu asal tumbuhan. Pelik kan? Tak pelik, Allah bagi semua boleh. Sebab apa? Untuk kegunaan manusia. Sebab tu zaman tu orang tak ada, yang ada tumbuhan dan dinosaur saja. Tapi bila kita dah hidup, tak ada dinosaur, tak ada tumbuhan kan. Sebab apa? Tuhan jadikan mereka mati supaya mereka boleh jadi sumber tenaga untuk kita. Tenaga hidrokarbon kan. Sebatian hidrokarbon yang mana menjadi sumber tenaga utama di dunia sekarang. Sama ada untuk pengangkutan ataupun untuk kehidupan seharian kan. Okey, penyulingan berperingkat petroleum. Petroleum adalah satu campuran hidrokarbon. Okey, petroleum ni dia diambil daripada laut. Dia nak ambil, dia jadi sebagai minyak mentah. Crude oil ni. Okey, minyak mentah. Dan dia adalah campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ini perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecah-pecahan petroleum ini dapat digunakan. Dalam laut ni, campuran ni, dia minyak mentah crude oil ni, okey, dia ada banyak level dia. Okey, bila disedut daripada laut dan sebagainya, disedut daripada laut, dia perlu disulingkan secara berperingkat supaya kita dapat penggunaan pecahan-pecahan petroleum tu. Bukan kita tak guna minyak mentah. Okey. So nak jadikan minyak-minyak ni, kita kena penyulingan berperingkat. Okey. Penyulingan berperingkat digunakan kerana pecahan-pecahan petroleum mempunyai tangkat didih yang berbeza. Okey, bila dipanaskan bawah pada 350 darjah, yang paling lekat, yang paling pekat, dia akan membentuk bitumen. Bitumen ni apa? Minyak tar. Okey, panaskan lagi. Kurang suhu dia, kalau lebih kurang daripada 300 hingga 350, dia akan membentuk minyak lubrikan, minyak pelincir. Maksudnya dia lebih tahan panas. Okey, turunkan lagi. Okey, semakin dia kurang suhu, okey, yang mula-mula yang paling cepat keluar adalah petroleum gas lah, yang jadi minyak masak kita kan, butana. Okey, kemudian panas sikit, dia akan jadi gasolin. Paling panas jadi minyak tar tadi kan. Okey, dipanaskan lagi, panaskan lagi, yang mana lebih tahan panas akan jadi naftalin. Okey, yang mana orang buat ubat gegat tu. Kemudian dipanaskan lagi, yang lebih tahan panas adalah minyak parafin. Dia akan terkeluar sebagai titisan-titisan. Panaskan lagi, okey, dia akan membentuk diesel. Panaskan lagi, fuel oil. Fuel oil tu minyak ni tapi untuk kapal semua kan. Okey, dipanaskan lebih tahan panas, lubricant oil, minyak pelincir. Dan yang paling tahan panas adalah bitumen. Yang paling pekat. Yang ni yang paling ringan, yang ni yang paling pekat. Yang ni yang paling tidak tahan haba, petroleum gas. Okey, boleh faham? Itu cara proses petroleum berperingkat. Okey. Batian hidrokarbon dia ada dua. Satu, ikatan tepu. Hidrokarbon tepu. Yang kedua, hidrokarbon tak tepu. Okey. Macam mana nak katakan tepu tu? Tepu ni macam ni. Mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara satu atom karbon dengan atom karbon lain. Ni tengok. Contoh alkana. C ni dia boleh pegang 4 kaki. 1, 2, 3, 4.
Okay, antara C ni dia cuma ada ikatan tunggal. Nampak? C dengan C ni satu je kaki dia. C dengan C satu je kaki dia. Okay, so ini tepu. Okay, tepu ni maksud apa? Ikatan ni dia susah nak berpecah, nak bentuk benda baru. Ni payah. Okay, hidrokarbon tak tepu pula, mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara dua karbon dengan atom karbon C double C, atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon C triple ni. Ganda 3 C. C double C. Dia 4 juga, 1 2 3 4, tapi antara C dengan C ni dia dua kaki. Jadi dia boleh terputus satu ikatan ni membentuk ikatan lain. So yang ni kita panggil tak tepu sebab dia boleh bentuk ikatan baru. Kalau ini C dengan C tak boleh sebab dia pegang satu-satu je. Bila dia pegang satu-satu antara C dengan C, maksudnya itu adalah hidrokarbon. C dengan H dia tak boleh jadi dua dah ni sebab H hanya ada satu kaki. Tak apa, nanti kamu faham lah, lama-lama kamu tengok, oh C ni dia boleh pegang 4 benda. So C dengan C satu kaki, C dengan H satu kaki, H yang kedua satu kaki, H yang ketiga satu kaki. So ada 4 ikat dia boleh pegang. Tapi kalau kamu tengok hidrokarbon tidak tepu, C dengan C tu dia pegang dua kaki macam tu. Dia kongsi dua kaki. Kovalen kan berkongsi. Okay, so C dengan C dia pegang dua kaki. Yang dua kaki lain dia pegang H. Okay, itu dia panggil alkena. Okay, siri homolog. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Homolog ni keluarga lah. Keluarga dia. Okay. Macam tadi kita tengok alkena. Alkana dan alkena adalah berbeza. Alkana dia tepu, alkena tidak tepu. So, bila tak tepu dia ada sifat kimia yang berbeza. Tapi kalau dalam kumpulan alkana, dia ada ikatan-ikatan dia. Okay. Yang mana menunjukkan sifat kimia yang serupa. So, kita tengok sikit. Antara contoh homolog termasuk alkana dan alkena. Okey, alkana. Alkana, kita tengok ni, dia mempunyai ikatan kovalen yang tunggal. Okey, C dengan C ni dia ikat satu-satu kaki saja. Itu dipanggil alkana. Ikatan kovalen tunggal. Kovalen ni apa? C ni kongsi dengan C satu kaki. C dengan C ni satu kaki. Dia tak, kalau ada dua kaki sini, H akan hilang. Tapi kalau sini satu kaki dipanggil alkana. Alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Kalau ada C lain bertambah pun, dia hanya tinggal satu kaki. Okey, tak apa. Setiap atom karbon dalam molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain. Okey, setiap atom karbon ni, kalau lah sini 3 kan, 1, 2, 3. Kalau kita tambah lagi satu C, C sini pun satu kaki. Tambah H bawah atas dia. Tambah C lagi. Tambah C, dia akan satu kaki sahaja. Boleh tak? Dia faham macam tu. Itu ikatan kovalen tunggal. Okey, baik. Oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap siri homolog alkana dapat diwakili dengan formula am CN, okay, H2N tambah 2 dibanding N 1, 2, 3. Kalau sini 2, H2 darat 2. 4 tambah 2, 8. Saya kita tengok macam mana nak buat. Okey, kalau alkena pula, ni kumpulan homolog alkena. Alkena dia ada ganda 2. Pada sekurang-kurangnya di antara 2C, dia kongsi 2. 2. Okey. Boleh. Okey, itu antara C dengan C, dia ada ganda 2. Tadi kalau alkana satu kaki saja dan dia akan ikat H. Yang kita akan jadi alkena ni bukan C dengan H. C dengan C ada ganda 2. Okey. Alkena ada sebatian hidrokarbon tidak tepu. Setiap molekul alkena mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dan atom karbon. Antara atom karbon ni dia ada satu, sekurang-kurangnya satu ikatan double ataupun ikatan ganda 2. Ataupun C dengan C ni. Nak dua-dua pun boleh. Tapi kalau salah satu dah ada, salah satu C ni dengan C yang kedua pun dah ada double, dikira alkena. Dah tidak tepu. Oleh sebab alkena merupakan satu siri homolog, setiap siri homolog alkena dapat diwakili dengan formula CN sama dengan H2N. Tadi CN H2N tambah 2. Yang ni CN H2N sahaja. Okay, itu siri homolog. Tak apa. Nanti kita akan buat. Kamu akan nampak lah. Okey. Nama alkana dan alkena. Dalam alkana, ada metana, etana. Kalau
3 karbon propana, 4 karbon butana, 5 karbon pentana, 6 karbon heksana. Dalam sirah homolog alkena tak ada, metana tak ada. Sebab ingat alkena sekurang-kurangnya C double C. Kalau tak ada salah satu double. Kalau C satu je, ni C dia karbon dia ada satu. Kalau C dia ada satu, H ada berapa? Tak ada. H pula. Dia ada double, tak ada sebab dia kalau nak membentuk alkena kena ada sekurang-kurangnya 2 C. Yang mana akan membentuk satu ikatan double, ikatan ganda 2. Kalau etena C double C, propena C double C, satu ikatan C. Butena C ada 4. Salah. Satu daripada C tu ada double. Pentena 5 karbon. 5 karbon, salah satu ku mungkin C pertama dengan C kedua ada double. Ataupun C kedua dengan C ketiga ada karbon double. Ikatan double. Heksana ada 6 C. Boleh jadi C1 dengan C2 double. Ataupun C2 C3 ada double. C3 atau C4 ada double. C3 dengan C5 ada double. Atau C5 dengan C6 ada double. Boleh je jadi mana-mana. Dipanggil heksana. Ingat, alkana tepu, alkena tidak tepu. Kalau alkana dia semua ikatan tunggal sahaja. Kalau alkena mesti salah satu C ada ikatan double. Boleh seperti itu. No? Okay, saya pergi depan. Okay, kita dah bincang pasal hidrokarbon. Saya ingat kamu tak ada masalah. Mungkin sebab ni sikit je. Kamu kena ingat satu je. Alkena, alkana. Alkena tak tepu, alkana tepu. Alkana C hanya ikatan tunggal. Alkena C double. Okey, boleh? Okey. So, kita dah bincang. Mai daripada karbon, hidrokarbon ni sebenarnya dia mai daripada sumber tenaga tak boleh baharu. Petroleum akan habis lama-lama. Jadi, so macam mana nak mengatasi masalah kurangnya tenaga pada masa akan datang? So, wujudlah sumber tenaga alternatif ataupun tenaga boleh baharu dalam kehidupan seharian. Okey, bahan aktif fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu dan semakin berkurang. Ada orang kata dalam 50 tahun lagi semua tenaga ni tak ada. Okey, pada saya 50 tahun saya tak ada masalah, mungkin saya dah mati. Kamu mungkin hidup ataupun cucu kamu masih hidup. So, amat merisaukan. Nanti kereta tak tahu nak bergerak apa kalau minyak tak ada. So sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting dalam memekarkan tenaga dalam kehidupan seharian. Terus kalau tengok negara-negara di Eropah ataupun di Amerika, mereka dah berlumba-lumba membuat kenderaan menggunakan solar, rumah menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tahu dah tenaga boleh baharu ni makin lama makin kurang. Okay, sumber tenaga alternatif ada sumber tenaga yang tidak mudah habis dan digunakan seperti tenaga nuklear atau sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu apa? Air, angin, cahaya matahari, nuklear. Itu yang boleh diperbaharui. Ombak kan? Ombak. Itu antara sumber tenaga boleh baharu. Tapi kalau petroleum, makin kita guna makin banyak kita korek, makin sedut, lama-lama makin habis. Okey. Sumber tenaga boleh baharu. Yang pertama tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro tu air, geoterma, air pasang surut. Geoterma ni daripada mana? Biasanya daripada gunung, negara-negara yang ada gunung berapi. Negara-negara gunung berapi maksudnya gunung-gunung mereka boleh mengeluarkan haba. So haba tu boleh menjadi satu sumber tenaga elektrik. Okey, sumber tenaga air pasang surut ataupun kita panggil ombak. Okey. Air pasang surut ada ya? Ya ada. Ataupun lagi satu tenaga gelombang ombak pun boleh dipanggil tenaga boleh baharu sebab ombak sentiasa ada. Solar memang ada siasat matahari selagi mana tak kiamat. Hari kiamat pun tenaga matahari ada kan? Okey, tenaga angin, geoterma. Okey. Dan tenaga biogeosim. Biogeosim ni dia ubah sisa-sisa dan najis-najis ataupun bangkai-bangkai sisa makanan ditanam di satu negara. Biasanya di Indonesia dah mula buat. Dia akan mengeluarkan haba. Benda-benda yang kita buang, benda-benda makanan, bangkai apa semua ni, dia boleh bertukar menjadi haba. Dan haba ni akan digunakan sebagai sumber tenaga boleh baharu. Dia akan digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dan sebagainya. Okey. Selain pada tu, tenaga nuklear. Banyak negara termasuk Malaysia berpotensi membina stesen dana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Negara Malaysia kita boleh buat tenaga nuklear, tapi dia kena ingat
tenaga nuklear di Malaysia ni nak kena cari kawasan yang betul-betul selamat. Nah, sebab dia akan ada sinar radioaktif dan sebagainya. So dia agak berbahaya lah. Okey, kebaikan dan keburukan pembinaan stesen dan kuasa nuklear perlu dinilai sebelum membuat keputusan. So kena fikir betul-betul. Kalau buat, contohlah pergi buat cuma tenaga nuklear di British, akan ada masalah. Okay. Sebab apa? Apakah jadi masalah tu? Sebab kawasan yang tak sesuai, macam Amerika ada kawasan dia luas, Malaysia ni kawasan dia tak luas kan. Bila tidak luas, akan ada satu masalah dalam satu nak memproses tu. Yang keduanya nak buang sisa-sisa nuklear tu kat mana. Macam negara Amerika tu tak apa, dia ada gurun ataupun ada kawasan yang kosong, orang tak duduk, dia boleh tanam kat sana. Malaysia nak tahu tak mana. Kalau pergi buat sen jadi kuasa kat KL, pergi main tanam kat tuba semua habis kena sinar radioaktif, agak mati habis. So tapi tenaga nuklear ni sangat bagus. Sebab apa? Sangat bagus dari sudut dia tahan lama, berbanding dengan tenaga elektrik. Mentuduh aku tunduh dengan apa, tuduh aku masalah. Okay, so itu saja perbincangan kita hari ni lah. Kita dah bincang pasal hidrokarbon, apa itu hidrokarbon, sumber hidrokarbon secara semula jadi, siri homolog, alkana dan alkena, dan terakhir adalah sumber tenaga boleh baharu yang ada di dunia ni. Okey, saya harap kamu boleh faham, walaupun tak faham sepenuhnya tentang hidrokarbon ni, sekurang-kurangnya kamu ada sesuatu yang kamu boleh faham pasal hidrokarbon ni, noh. Okey, baik, saya ingat itu saja. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi PDPR kita yang akan datang besok. Esok satu kelahiran. Okey, saya terima kasih kerana yang hadir hari ni, yang boleh ikut sesi PDPR secara langsung ni. So, saya minta maaf sekiranya ada masalah daripada saya, dan sekiranya ada teguran ataupun ada apa-apa yang perlu ditanyakan secara terus, boleh WhatsApp saya lah. Okey, baik, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.